والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita masih mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada sirah Nabi Allah Ibrahim AS. Dan pengajaran yang ketiganya ialah Al-Qahar Al-Jabbar. Api yang fungsinya, yang peranannya membakar tetapi tidak membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim dia dicampakkan ke dalam api, tubuhnya tidak hangus, tidak terbakar tubuhnya. Malah sehelai bulu rama pun tidak hangus. Apa sahkah kulit tidak melecur, sehelai bulu rama pun tidak hangus. Itulah Nabi Allah Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa saja kerana kuasanya tidak terbatas. Kuasa Allah ni kuasa yang tidak ada batas sempurna. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Allah boleh perintah pada api jangan membakar, api tidak membakar. Allah memerintah air jangan melemaslah, air tidak melemahkan Allah. Bagaimana Nabi Allah Musa tidak lemah dalam laut, Nabi Ibrahim tidak hangus tubuhnya dibakar. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa mutlak ni kuasa penuh. Allah yang berkuasa penuh di alam ini. Allah Subhanahu wa taala boleh memerintahkan api supaya tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim AS, sehingga tubuh bagi dia tidak hangus, tak terbakar. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, Allah kata hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Allah perintah pada api, sejukmu. Walaupun sifatmu panas, api ini Allah kata mu kena jadi sejuk hari ini. Selamatkan tubuh Nabi Ibrahim supaya tidak hangus dimakan oleh api. Itu perintah Allah kepada api. Api pun makhluk juga, air pun makhluk juga. Segala-gala yang ada dalam muka bumi ini ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat Al-Jabbar, iaitu maha berkuasa, sebagaimana disebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-23. Al-Jabbarul Mutakabbir, itu sifat Allah. Allah ni sifat dia sifatnya Al-Jabbar, maha berkuasa. Kalau kuasa saja itu tidak banyak lagi, ni maha ni lebih. Allah tu maha berkuasa kerana dia adalah Tuhan, Tuhan bagi seluruh alam ini. Dia bersifat Al-Jabbar, sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-23. Dengan sifat tersebut, dengan sifat Al-Jabbar, dia memerintahkan makhluknya di seluruh alam ini mengikut kehendak. Jadi seluruh makhluk di atas muka bumi ini kena ikut kehendak Allah. Jangan makhluk buat sesuatu tidak berdasarkan kehendak Allah. Allah kata kena buat gini, kena buat gini. Allah kata kena buat gitu, kena buat gitu. Kena salat 5 waktu, salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kena taat, kena taat. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh alam ini untuk mengikuti kehendaknya. Matahari naik sebelah sini, turun sebelah sini. Bulan begini pula, bintang begini pula. Sampai masanya matahari pun naik ke sebelah barat, tak naik ke sebelah timur. Itu kehendak Allah berlaku. Allah menghendaki begitu, dia begitu. Berlaku pula angin taufan yang kuat umpama, itu kerja Allah SWT. Gelombang besar di laut, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Hujan lebat turun tak berhenti sampai banjir melimpah-limpah, macam zaman Nabi Nuh dulu. Bukit, buang gunung pun tergerak. Itu kerja Allah SWT. Tak ada siapa mau berhalang kerja Allah.
Tak ada siapa boleh halang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku sesuatu perkara itu kecuali dengan kehendak. Apa yang berlaku di atas muka bumi dengan kehendak Allah SWT. Berlaku COVID-19 lalu, itu kehendak Allah juga. Allah hantar penyakit, Allah juga yang cabut penyakit. Allah hantar banjir, Allah juga yang yang surutkan lagi. Allah hantar kemarau, Allah juga yang mendatangkan angin yang baik kepada manusia. Dia memerintahkan api yang panas itu menjadi sejuk. Api yang panas membakar, Allah kata mungkin jadi sejuk. Sifat Al-Jabbar ada sifat yang dipuji. Sifat yang dipuji pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sifat yang dikeji pada diri makhluk, kerana makhluk itu sangat lemah dan tidak berkuasa. Makhluk itu lemah, Allah itu kuat. Makhluk tak ada kudrat kalau Allah tak bagi kepada makhluk. Tangan kita pun tak boleh nak kuat, kaki kita pun tak boleh nak melangkah, mata kita pun tak boleh nak kelip kalau sekiranya Allah tak beri kudrat kepada manusia. Jadi pergerakan tubuh pada manusia ini bila Allah memberikan kepada manusia bergerak. Kalau tidak, pakai senyap gitu ya. Allah SWT menyebut dalam kitab suci Al-Quran Karim dalam surah Qaf ayat yang ke-45, wa ma anta alaihim bijabbar, dan engkau bukanlah seorang yang berkuasa memaksa mereka supaya masing-masing beriman. Bila makhluk berlagak sombong, bila manusia ni berlagak sombong atas muka bumi, takabur atas muka bumi, merasa dirinya berkuasa, hebat, jadi rasa dia hebat dan dia buat kejam pula, buat zalim pula, macam Maharaja Namrud di zaman Nabi Ibrahim dan Fir'aun di zaman Nabi Musa AS, dan begitulah juga Kisra di negeri Parsi, dan raja-raja di tempat lain, Syah. Kalau Syah ni Iran, dulu Kisra kemudian Syah itu mana raja. Akhir sekali jatuh juga lah, dibuling-buling seorang tokoh ulama yang terkenal. Mereka akan kecewa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan rasul-rasul serta umatnya yang beriman memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan, dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi bersikap degil dalam keingkaran. Allah memberikan pertolongan kepada rasul-rasul, Allah memberikan kemenangan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Manakala orang yang menentang Nabi, yang sombong, yang takabur, yang angkuh, mereka itu kecewa. Mereka itu telah menjadi orang yang tidak berjaya dalam kehidupan mereka. Orang menentang Nabi namun tidak berjaya. Orang menentang kebenaran di zaman mana sekalipun mereka tidak berjaya. Nampak mereka itu hebat, jadi pemimpin besar umpamanya, atau memiliki kekayaan separuh bumi harta dia, misal kata, tapi mereka tidak berjaya. Sesiapa yang tolak kebenaran, mereka tidak berjaya. Sesiapa yang berjuang menegakkan kebenaran, mereka itulah orang yang berjaya. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah berjaya diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Namrud kecewa kerana tidak berjaya menghapuskan Nabi Ibrahim dan menyekat dakwah terus berjalan. Dia nak bunuh Nabi Ibrahim tak mati. Tak mati. Sedangkan Namrud mati dengan seekor nyamuk. Mati dengan seekor nyamuk. Nyamuk dipacak belala di atas tubuh Namrud. Mati. Itu kuasa Allah SWT. Nyamuk pun tentera Allah. Burung ababil yang menggugurkan batu-batu panah di atas tentera Abrah, itu juga tentera Allah Subhanahu wa taala. Tentera Allah ni ada di mana-mana. Angin pun tentera Allah, air pun tentera Allah. Jadi siapa yang lawan Allah, dia akan berhadapan dengan tentera-tentera Allah.
Siapa-siapa dah ke Yahudi itu tidak ke siapa lah. Ia akan berlawan dengan kuasa Allah yang hebat, kuasa Allah yang besar, Al-Jabbar. Namrud cuba nak sekat dakwah Nabi Ibrahim, tetapi dakwah Nabi Ibrahim terus berkembang, tak berjaya. Namrud buat undang-undang nak bunuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak mati juga, kerana Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim mati lagi pada waktu itu. Cahaya tauhid terus memancar dalam hati manusia setelah mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ni bila Allah bagi petunjuk, Allah bagikan taufik dan hidayah, maka mereka beriman. Dakwah Nabi Ibrahim berkembang, orang qalama membisa. Sebagaimana juga di zaman Fir'aun, ketika Nabi Musa berlawan dengan tukang-tukang sihir. Tukang sihir campak tali jadi ular syekh. Nabi Musa campak tongkat jadi ular besar. Maka mukjizat Nabi Ibrahim telah mengalahkan sihir-sihir tukang-tukang sihir. Maka tukang sihir Fir'aun ni lama 16,000 tukang sihir Fir'aun lama. Bila dia tengok kehebatan Nabi Musa, ini bukan sembarangan ni. Ini bukan sihir, kata puak tukang sihir. Maka sebahagian besar daripada tukang-tukang sihir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Dan mereka beriman itu diungkup oleh Fir'aun. Kalau kamu tidak balik kepada agama tok nenek moyang kamu, kami akan bunuh. Iaitu dibubuh dalam parit, dinyalakan api dalam parit dan dibakar dalam parit. Tapi mereka tak berganjak tukang-tukang sihir. Mereka mati syahid. Mereka mati syahid. Pagi tadi mereka beriman kepada Allah, petang mereka mati syahid. Itulah maknanya rahmat Allah. Walaupun mereka belum mengerjakan ibadat, tetapi mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Mati syahid. Macam orang kafir masuk Islam pagi tadi, tak sepak pun di Mekah, tak sepak pun nak puasa, tak sepak pun nak sembahyang 5 waktu. Mati setelah mengucap 2 kalimah syahadat, macam budak baru lahir daripada kandungan ibunya. Kalau mati dalam keadaan mati syahid lah. Gitu. Itu kan tukang sihir Fir'aun mati syahid ramai. Sebagaimana Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj menceritakan sekumpulan orang ramai yang mati dalam parit yang ada api. Telah diperintahkan oleh Raja yang zalim pada waktu itu, di negeri yang ada di sebelah selatan Yaman. Ashabul Ukhdud ni menceritakan menceritakan kezaliman raja, seorang pemimpin di bahagian selatan negeri Yaman. Cahaya tauhid terus memancar dalam hati manusia setelah mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala Namrud mati dalam keadaan sebagaimana juga Fir'aun mati di negeri Mesir. Fir'aun mati dalam Laut Merah, mati lemak. Fir'aun mati lemak berlawan dengan Nabi Musa AS. Namrud dikatakan dengan seekor nyamuk ya. Allah hantar nyamuk, dan nyamuk pacak belada dia di tubuh Namrud, mati dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang berkuasa di dunia hari ini jangan angkuh menggunakan kuasa melakukan kezaliman kepada orang yang beriman. Kita boleh belajar daripada sejarah Fir'aun, sejarah Namrud. Maka nak mengingatkan, Islam nak mengingatkan, Quran nak mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin dunia yang sombong dan angkuh. Jangan angkuh dengan kuasa yang ada. Buat zalim dengan sesuka hati kepada sesiapa saja. Jangan. Pemimpin-pemimpin sekular Mesir dan Syria, jangan mengulangi sejarah kehinaan Namrud dan Fir'aun dengan melakukan kezaliman kepada pendakwa-pendakwa ikhwan muslimin dan rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Yahudi lah, Netanyahu.
bunuh hampir 50,000 dalam umat Islam mati dibunuh. Budak-budak, orang tua, perempuan dibom, dan berbagai-bagai bentuk penderitaan yang berlaku di Palestin hari ini. Takut lebih tak ada 50,000. Saya buat kajian sampai bulan 10 baru ini dekat 50,000 dah. Saya buat kajian hubungan kematian orang Palestin. Saya ambil nak itu data-data tu. Waktu saya buat buku COVID-19 Amaran Berawal, saya ambil data, saya ambil poin-poin kematian. Negeri ni sekian, negeri ni sekian, negeri ni sekian. Saya buat setakat ujung bulan 10 baru ini dekat-dekat 50,000 orang Islam Palestin mati. Dan buku saya yang baru sedang dicetak sekarang bertajuk Cabaran Umat Islam Akhir Zaman. Buku yang terbaru ada sentuh sikit berhubung dengan Yahudi, ada sentuh sikit berhubung dengan perkembangan yang terbaru. Dalam buku itu saya sebut tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang Dajjal, Nabi Isa turun ke muka bumi, dan kemunculan Imam Mahdi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Al-Qahhar, iaitu Maha Berkuasa, boleh mengalahkan semua kuasa yang ada di atas dunia ini dengan mudah tanpa halangan. Amerika dengan sedih kuat, Rusia dengan sedih kuat. Rusia Amerika ni kecil ya. Cuma manusia kata rasa besar sikit. Amerika ni naik presiden mana pun jahat belaka. Naik mana-mana. Tak ada dalam sejarah presiden Amerika ni baik. Tak ada. Dia jahat dengan orang Islam. Ni hak-hak yang duduk berlawan ni, pilihan raya baru ni. Antara Harris, hari ni orang perempuan, dengan bekas presiden mereka pernah dah jadi sebelum awal ini. Jahatlah kau tu. Sokong Yahudi lah kedua orang. Naik hak mana-mana memang dah kau sokong Yahudi. Jadi Amerika ni dianggap sebagai kuasa besar dunia ini. Begitu juga Rusia. Tapi tidak usah mana. Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang bersifat Al-Qahhar, Allah yang bersifat Al-Qahhar. Bila Allah menghendaki, Allah boleh buat tanpa halangan. Tak ada siapa-siapa pun boleh sekat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak putus Amerika sekejap. Allah nak putus Rusia sekejap. Semua kuasa selain pada kuasa Allah tertanduk di bawah kehendak dan perintah. Jadi kuasa-kuasa besar yang ada dalam muka bumi ini bergantung di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada agah lah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyeluruh. Kekuasaan Allah ini meliputi dunia dan akhirat. Meliputi dunia dan akhirat. Adapun kuasa Firaun, kuasa Namrud itu setakat negeri dia saja. Firaun setakat Mesir, Namrud setakat Iraq, setakat itu je. Amerika, setakat Amerika lah. Tetapi kuasa Allah ini menyeluruh. Di dunia pun kuasa Allah, di akhirat kuasa Allah, di langit kuasa Allah, di bumi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu meliputi bumi dan langit serta di antara keduanya. Banyak kuasa Allah. Kuasa Abdul Fattah As-Sisi hanya di Mesir saja, dan kuasa Bashar al-Assad adalah di Syria saja. Ini jahat belaka ni. As-Sisi, pemimpin Syria yang zalim, Dr. Muhammad Mursi dibunuh, di penjara dan mati dah. Assad ni pun gitu juga ni. Bashar al-Assad ni macam ayah dia Hafid al-Assad, jahat belaka. Dan umat Islam Syria yang berada dalam pelarian hari ini banyak di luar negeri, puluh-puluh ribu umat Islam Syria yang berada di luar negeri lari kerana kerajaannya sendiri buat zalim kepada rakyat. Tidak sepahaman. Sebab Bashar al-Assad ini dia pahaman dia Syiah sikit. Dia pahaman lain. Itu pun tidak menyeluruh.
Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa ke atas hamba-hambanya. Di mana saja mereka berada, Allah berkuasa. Walaupun manusia lagi supaya tidak dikenakan hukuman, masuk dalam penggal, masuk dalam gua, masuk dalam peti besi, kunci kemah-kemah 7 lapis umpama, sampai masanya mati juga. Nusuk mana pun, bila Allah menghantarkan Malikul Maut, mati juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya dengan tadbir dan takdir, dan dialah yang maha bijaksana serta amat mendalam pengetahuan. Dia tak boleh nak lawan Allah, tak boleh nak challenge Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ni sangat lemah. Makhluk walaupun rasa dia kuat, rasa dia sombong, angkuh, tetapi makhluk ini sangat lemah. Manusia yang angkuh di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dikalahkan oleh mati. Tak sama-sama tu mati belaka. Hak agak-agak dalam muka bumi tu mati belaka. Tapi ya, bangsa Yahudi ke, bangsa kafir di negara barat ke, ataupun orang Melayu ini agak-agak di Malaysia ni, mati je tak? Terserah agak lah, terserah tunjuk lah, samsin dan kuasa, mati belaka bila sampai masa dan ketika ini. Dan manusia yang angkuh di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dikalahkan oleh mati. Bila mati tak habis cerita. Kejahatan dikalahkan oleh kebaikan, dan kekufuran dikalahkan oleh keimanan. Kejahatan dikalahkan oleh kebaikan. Orang jahat berlawan dengan baik, insya-Allah menang. Walaupun orang baik itu dibunuh, dicincang tubuh mereka sampai lumat, orang baik. Tetapi hakikatnya orang baik itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati syahid. Jadi kejahatan dikalahkan oleh kebaikan, dan kekufuran dikalahkan oleh keimanan. Iman yang menang, bukan kufur yang menang. Baik yang menang, bukan jahat yang menang. Semua kekuasaan taugh di dunia ini dihancurkan oleh Allah SWT. Taugh ni maknanya sesuatu kuasa ataupun sesuatu perkara yang boleh menyebabkan manusia jauh daripada Allah. Misal kata berhala. Tahu, kerana berhala yang disembah oleh manusia itu, manusia dia jauh dengan Allah. Begitulah juga dengan ajaran-ajaran sesat yang menyeleweng di jalan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tahu, ideologi yang dipuja oleh manusia ini, umpamanya komunis, sosialis, itu pun tahu. Pahaman-pahaman apa sekalipun yang bercanggah dengan ajaran Allah dan manusia jadi jauh dengan Allah, itu semua tahu. PT pun kalau manusia itu jadi jauh dengan Allah, KPT jadi tak sampai tak semayang bang, ataupun sampai lewat waktu asal pukul 4 dia semayang tu dekat pukul 7. Jadi balik dengan PT jadi tahu pada masa tu. PT boleh jadi tahu. Jadi semua kekuasaan tahu di atas muka bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghancurkan kerajaan Fir'aun, Allah menghancurkan kerajaan Namrud, Allah menghancurkan kerajaan. Dulu Rusia ni kuat, dulu Rusia tak kuat mana dah. Banyak dah negara-negara yang duduk dalam Rusia dulu dah keluar bebas merdeka. Banyak negara. Kenalah diri kita, siapa kita ni. Jangan kita jadi sombong, jangan kita jadi kita kenal diri kita. Kita ni manusia. Kita manusia ni sifatnya lemah. Kita kenal diri kita. Jangan sombong, jangan angkuh. Belajarlah daripada sejarah silam yang dirakamkan dalam Al-Quran, seperti kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Thamud,
kaum Nabi Lut dan lain-lain yang terdapat dalam Quran. Kerana kisah-kisah dalam Quran itu menjadi pengajaran kepada kita. Muslimin muslimat yang hormati sekalian, sekian lagi. Pengajaran yang keempat ialah kewajipan menjaga salat. Kewajipan menjaga salat. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keturunan yang mendirikan salat, supaya anak cucunya mendirikan salat. Dan anak cucu Nabi Ibrahim ini ramai jadi Nabi, sama ada di kalangan Bani Israel ataupun di kalangan orang Arab. Hebat. Dipanggil bapa Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim. Sebab keturunan itu ramai Nabi. Di kalangan Bani Israel ramai sangat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan demikian juga zuriat keturunan aku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan kita pun baca doa itu, doa Nabi Ibrahim. Salat adalah rukun Islam yang kedua dan menjadi tiang agama. Surah ni ada tiang. Kuatnya surah ni fasaki ada tiang. Bangunan-bangunan lain pun kuat kerana ada tiang. Maka tiang agama itu ialah salat. Orang yang meninggalkan salat artinya meruntuhkan agama. Salat ni dia meruntuhkan agama. Mendirikan salat berarti menegakkan agama. Manakala meninggalkan salat pula berarti meruntuhkan agama. Orang mukmin wajib mendirikan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya salat itu ada satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Wajib bagi mereka yang beriman salat. Salat itu tiang agama. Tak boleh buat lebih kurang salat. Kerana salat ketika dicek oleh Allah SWT, kalau salat itu tidak sempurna, hal lain pun tak selalu. Kita sedekah banyak dia, buat kebajikan banyak dia, tapi salatnya lebih kurang. Bila salat lebih kurang, berat selalu. Mendirikan salat adalah sebagai tanda mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Allah kata salatlah sebagai tanda ingat kepada Allah. Salat kepada Allah. Kepentingan mengerjakan salat dapat dilihat bila Rasulullah dipanggil oleh Allah naik ke langit pada malam Isra' dan Mi'raj. Adapun ibadat yang lain, Allah tak panggil Nabi naik ke langit. Allah tidak berikan wahyu dengan panggil Nabi naik ke langit. Tapi solat Nabi dipanggil naik ke langit pada malam Isra' dan Mi'raj. Hebatnya solat ni berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Nabi secara langsung direct terima daripada Allah SWT. Sedangkan ibadat-ibadat yang lain macam puasa, zakat, haji dan lain-lain disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi solat ini merupakan solat yang diterima oleh Rasulullah ketika baginda naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima solat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan solat. Solat yang diperintahkan oleh Allah itu merupakan hasanah. Hasanah ini kebaikan yang berperanan menghapuskan kejahatan. Solat menghapuskan dosa. Kita jalan kaki mari surau umpamanya. Kita ambil wuduk di rumah. Kita berjalan kaki, jalan kaki ataupun naik motor, tak apa. Setiap langkah, kalau kita berjalan kaki, setiap langkah tu gugur dosa. Setiap langkah kita melangkah tu Allah berikan pahala. Setiap langkah kita melangkah Allah mengangkatkan darjat kita. Dia tak rugi jalan kaki manusia.
Yang duduk dekat-dekat mana jalan kaki mari solat. Allah berikan martabat, Allah angkat martabat. Ini solat, pentingnya solat. Dan waktu ambil wuduk tu dosa buruk dah. Kita ambil wuduk tu, air titik jatuh daripada dagu, jatuh daripada cuping telinga, jatuh daripada ujung hidung, jatuh tak air wuduk kamu tu. Jatuh tu jatuh bersama dosa. Jatuh bersama dosa. Sebab itulah Bilal bin Rabah tak pernah masa kosong, mereka sentiasa berwuduk sepanjang malam dan sepanjang hari. Habis ambil wuduk baru, hilang ambil wuduk yang baru. Bilal bin Rabah. Sehingga hebatnya Bilal ini, Nabi berbunyi tapak kakinya perih dalam surga tu, nak mati lagi bunyi dah tapak kaki dalam surga. Solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan hasanah, menghapuskan kejahatan. Allah menyebut dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan, terutamanya solat itu menghapuskan kejahatan. Solat 5 waktu lah. Hak petang tu asar, hak hari tu zuhur, hak pagi tu subuh. Jadi solat 5 waktu ini menghapuskan dosa, menghapuskan kejahatan. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang betul-betul mendirikan salat, dia tidak akan buat benda yang tak baik, benda munkar dia tak akan buat. Dia tak akan buat benda yang tak baik. Kerana salat itu dia jadi benteng, menghalang orang yang salat itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia tak nipu, apatah lagi nak terlibat dengan riba, nak terlibat dengan rasuah. Tu hak berat-berat tu. Hak kecil-kecil pun dia tidak akan buat. Bagi mereka solat itu menjadi benteng, menjadi penghalang daripada melakukan maksiat. Orang yang sengaja meninggalkan solat akan menerima hukuman Allah yang sangat berat. Sebagaimana Allah sebut dalam kitab suci Al-Quran Karim surah Maryam ayat 59 dan 60. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Bila dah masuk surga, masuk neraka lah. Tinggal solat dengan sengaja ni berat. Tinggal sakit lagu mana sekalipun, solat mesti ditunaikan. Kali berdiri duduk, kali duduk baring, artinya solat itu mesti dilaksanakan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meninggalkan solat itu meninggalkan solat itu, kata Ibnu Abbas, tidaklah meninggalkan sama sekali. Malah yang dimaksudkan ialah mengerjakan solat itu pada akhir waktu. Ini kata Ibnu Abbas. Meninggalkan solat itu bukanlah tinggal semua sekali, kata dia, tapi solat di akhir waktu. Solat di akhir waktu. Sa'id bin Musayyib, ulama tabi'in yang terkenal, memberi contoh. Orang yang melewatkan solat itu ialah mengerjakan solat zuhur setelah datangnya waktu asar. Nak mari waktu asar baru nak solat zuhur. Nak masuk waktu maghrib dan baru nak solat asar. Contoh. Mereka yang mati dengan mengekalkan amalan sedemikian, mati dalam keadaan solat akhir-akhir waktu, dia telah melakukan dosa besar dan akan diazabkan oleh Allah SWT dengan azab yang sangat berat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, iaitu orang yang lalai daripada salat. Jadi perbahasannya berhubung ini banyak, panjang. Berhubung dengan ayat ini, ayat surah Al-Ma'un ayat 45 ini dibahas oleh para ulama.
Lebih panjang lagi ni, kita setakat dulu. Dan insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.